Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk sains tingkatan 3, bab 8 ke radioaktifan, kita akan teruskan dengan subtopik yang baru iaitu 8.2 atom dan nukleus. Okey, kita lihat dulu apakah maksud atom. Atom berasal daripada atomos, iaitu bermaksud zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Dan ini dinyatakan oleh seorang ahli sains yang kita kenali sebagai John Dalton. Jadi, teori John Dalton ini mengatakan bahawa atom ini adalah zarah yang terkecil yang tidak boleh dibahagikan lagi. Maksudnya dalam semua benda di dunia ini, atom adalah yang paling kecil. Tetapi, selepas beberapa tahun, seorang ahli sains kemudiannya menjumpai bahawa atom sebenarnya bukanlah yang paling kecil. Okey? Sedangkan atom ini sebenarnya terdiri daripada 3 subatom yang kita kenali sebagai proton, neutron dan elektron. Ketiga-tiga ini membentuk satu atom. Okey? Dan ini dinyatakan oleh ahli sains yang kita kenali sebagai Niels Bohr. Okey? Niels Bohr. Ini adalah rupa atom yang digambarkan oleh John Dalton yang membentuk semua objek-objek yang ada di bumi ini. Okey, hanya seketul saja dan ini dipercayai adalah yang paling kecil. Tetapi kemudiannya Niels Bohr telah pun menjumpai ataupun mengesahkan bahawa sebenarnya atom bukanlah yang paling kecil, tetapi atom terdiri daripada nukleus di tengah-tengahnya yang terdiri daripada dua komponen lain iaitu subatom yang lain, iaitu proton dan neutron. Sementara dia nukleus ini dikelilingi oleh orbit yang dikelilingi oleh elektron. Okey, jadi ini adalah model yang telah pun ditemui, dikenal pasti oleh Niels Bohr ini. Jadi inilah model atom yang telah pun kita guna pakai sehingga ke hari ini. Jadi ini adalah gambar wajah yang telah pun ditemui oleh Niels Bohr. Jadi mari kita label bersama-sama. Okey? Okey, sekarang ini yang di tengah-tengah ini kita kenali sebagai nukleus. Sama seperti mana sel badan kita yang di tengah-tengahnya terdiri daripada nukleus yang mengawal semua aktiviti sel. Jadi bagi atom juga ianya di tengah-tengah ini terdiri daripada nukleus. Tetapi nukleus ini terdiri kepada dua subatom, iaitu yang pertama, contohnya kita ambil yang warna merah ini, kita kenali dia sebagai proton. Okey, sementara yang berwarna biru ini kita kenali dia sebagai neutron. Okey, manakala kita dapat lihat di sini yang seperti orbit mengelilingi matahari ini kita kenali sebagai orbit. Okey, dan orbit ini dikelilingi oleh elektron, iaitu subatom yang seterusnya. Jadi kita dapat lihat di sini elektron berada pada orbit yang mengelilingi nukleus. Okey, pada orbitnya. Sementara proton dan neutron berada bersama-sama di dalam nukleus. Okey, jadi kita dapat lihat di sini terdapat 3 jenis yang kita kenali sebagai subatom yang membentuk sebuah atom, satu atom. Okey, mari kita lihat apakah ketiga-tiga ini Okey, kita tahu yang P ialah melambangkan proton. Okey, yang berada di tengah-tengah ini, dan P juga melambangkan ianya bercas positif. Jadi lebih mudah nak ingat P proton, P positif. Sementara N ialah neutron, juga berada di tengah-tengah nukleus. Dan charge-nya ialah neutron, bercas neutron.
tidak positif dan tidak negatif. Okey. Sementara E ialah elektron. Dan elektron bercaj negatif. Okey. P proton, P positif. N neutron, N neutral. E elektron dan ianya bercaj negatif. Dan elektron ini sifatnya apabila dia berada di orbit yang paling luar, jadi ianya lebih ringan dan bergerak lebih laju berbanding dengan proton dan neutron. Dan inilah model atom yang kita akan guna pakai selepas ini. Okey, kita dapat lihat di sini ada 3 subatom. Jadi subatom yang pertama ialah proton dan simbol untuk proton adalah P kecil. Yang kedua adalah neutron dan simbolnya adalah N kecil. Yang ketiga ialah elektron dan simbolnya adalah E kecil. P, N dan E. Okey, seperti mana yang kita dah pun pelajari, P kecil ini adalah proton dan ianya bersifat positif. P. Sementara N pula ialah neutron dan ianya bersifat neutral, bercaj neutral. Sementara E ialah elektron dan ianya bercaj negatif. Okey? Dan ini ialah subatom P, N dan E. Okey, mari kita lihat pula bagi zarah yang bercaj positif. Apabila sesuatu zarah itu dikenali ataupun disebut sebagai zarah yang bercaj positif, ini bermaksud bilangan P-nya adalah lebih banyak daripada bilangan elektron. Bermaksud ianya P yang bercaj positif adalah lebih tinggi daripada elektron yang bercaj negatif. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahawa bilangan protonnya adalah lebih banyak. Sementara bagi zarah yang bercaj neutral, bilangan protonnya adalah sama dengan bilangan elektron. Bilangan caj positifnya adalah sama banyak dengan bilangan caj negatif. Okey, manakala bagi zarah yang bercaj negatif, kita kenalinya sebagai negatif apabila bilangan elektronnya adalah lebih banyak daripada bilangan proton. Okey, jadi elektron yang berada dekat orbit itu lebih banyak bilangannya daripada proton. Jadi inilah yang kita sebut sebagai zarah yang bercaj positif, proton yang banyak, neutral iaitu sama banyak antara proton dan elektron, dan zarah yang bercaj negatif apabila elektron adalah lebih banyak bilangannya berbanding dengan proton. Okay. Sesuatu atom akan sama ada menderma atau menerima elektron. So, sama ada ianya menderma maksudnya kita mengeluarkan, ataupun kita menerima maksudnya kita mengambil elektron. Jadi, apabila kedua-dua situasi ini berlaku, maka atom tersebut akan berubah menjadi zarah-zarah yang kita sebut sebagai zarah bercaj tadi. Seperti mana yang kita dah belajar tadi, ada yang bercaj positif, neutral dan mungkin boleh jadi negatif. Okey, apabila zarah yang telah pun menderma mengeluarkan ataupun menerima, dia memasukkan elektron, bertambah elektronnya, maka ianya menjadi bercaj. Sama ada bercaj positif atau bercaj neutral ataupun mungkin boleh jadi bercaj negatif. Okey, jadi apabila zarah ini sudah pun mempunyai caj iaitu positif ataupun negatif, atau apabila zarah yang bercaj sama ada positif ataupun bercaj negatif ini, maka ianya kita kenali sebagai
ion. Bukan lagi atom. Okey, jadi mari kita ulang balik apakah maksud zarah yang bercas tadi. Okey, zarah bercas iaitu positif, proton lebih banyak. Kalau yang bercas negatif, elektron yang lebih banyak. Kerana elektron bercas negatif, manakala proton bercas positif. Tetapi kalau neutral, sama banyak antara proton dan elektron. Jadi inilah yang kita kenali sebagai zarah yang bercas ataupun ion. Ion ini pula terdiri daripada dua jenis, iaitu yang kita kenali sebagai ion positif dan juga satu lagi kita sebut sebagai ion negatif. Okey, ion yang positif ini kita kenali dengan nama special dia iaitu cation, cation. Manakala jika negatif kita kenali sebagai anion. Okey, so kita lihat apakah maksud ion positif ini. Positif ini ya. Okey, ion positif ini bermaksud ianya mendelma elektron. Okey, kita dapat lihat di sini anak panahnya keluar. Jadi ianya mendelma elektron. Okey, kerana elektron kita tahu berada dekat paling luar sekali, orbit yang paling luar. Jadi ianya mudah untuk dikeluarkan ataupun dipindah-pindahkan. Jadi untuk positif kita derma elektron. Jadi K cation, nak mudah ingat kita kasih elektron. Kita memberi elektron kepada orang lain. Okey, sementara bagi ion negatif pula, ianya anak panah cikgu masuk ke dalam maksudnya menerima anion. Menerima elektron. Okey, maksudnya kalau ion negatif menerima elektron dan ini bermaksud A. So A ini maksudnya dia A for ambil. Anion ambil elektron. Okey, A. Di sini A for ambil elektron. Okey, jadi K kasih elektron, menderma elektron, bawa keluar. Jadi dia bercas positif. Kalau yang negatif ini, maksudnya dia menerima elektron, dia ambil elektron daripada orang lain. Maksudnya dia kita kenali sebagai anion. Okey, jadi biasanya kalau kita terima, kita ambil daripada orang lain, maksudnya kita berhutang, jadi dia negatif. Jika kita memberi, maksudnya kita banyak duit, jadi duit kita adalah positif. Untuk lebih mudah nak ingat ya. Okey, mari kita lihat cation dulu, iaitu ion positif. Yang mana K iaitu cation, K mudah nak ingat iaitu kita kasih elektron. Kita memberi elektron. Kasih maksudnya memberikan. Jadi maksudnya kita menderma elektron. Ya. Oh, minta maaf, anak panah keluarlah. Maksudnya kita menderma. Kita memberi elektron kepada atom yang lain. Okey, jadi kalau kita lihat contoh di sini adalah natrium. Okey, iaitu logam yang berada dekat kumpulan yang awal di jadual berkala. Okey, jadi biasanya kita menulis sesuatu unsur ini dengan di atas ini sebagai nombor nukleon dan di bawah ini adalah nombor proton. Okey, di sini bagi natrium nombor nukleonnya ialah 23. Sementara nombor protonnya adalah 11. Okey, jadi cikgu tulis kat sini ya supaya kita dapat ulang kaji balik. Ini adalah nombor nukleon. Iaitu campuran antara proton tambah bilangan neutron. Sementara ini ialah nombor proton, yang bermaksud hanya bilangan proton sahaja. Jadi, jika kita hendak mendapatkan nilai ataupun bilangan neutron ini, bagaimanakah
Okey, jadi of course lah kita perlu tolak 23 tolak dengan 11 barulah kita dapat bilangan N dia. Sebab okey, for example di sini ya, P tambah N sama dengan 23 iaitu nombor nukleon ini. Jika P dia bilangan proton adalah 11, jadi N ialah kita perlu tolak. So bila kita tolak kita dapat 12. Jadi bilangan neutronnya ialah 12. Okey, dan neutron charge-nya adalah sifar. Okey, dan seterusnya proton ialah 11. Ini adalah nombor proton. Jadi bilangan proton bagi atom natrium ini ialah 11. Dan ianya bercas positif. Jadi disebabkan ada 11 proton jadi positif 11. Okey, jadi ini untuk charge ya. Bagi elektron pula, elektron adalah sama banyak dengan bilangan proton. Kerana atom ini kita anggapkan dia bercas neutral pada awalnya. Kerana dia belum lagi bertukar menjadi zarah yang bercas ataupun ion. Bagi setiap atom, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron kerana bercas neutral. Jadi jika proton adalah 11, maka elektron bagi natrium juga adalah 11. Tetapi charge-nya ialah bercas negatif. Disebabkan ada 11 elektron, maka negatif 11. Jadi charge bagi atom ini positif 11 dan negatif 11 adalah sama banyak. Maksudnya charge-nya adalah sifar iaitu bercas neutral bagi atom natrium. Okey, tetapi jika natrium ini kemudiannya membuang ataupun mendelma, delma satu elektron, atau kita boleh juga kata dia membuang satu elektron. Okey, jadi hasilnya bagi neutron bilangan neutron adalah kekal 12. Okey, ianya tidak berubah kerana neutron berada di tengah-tengah ya. Okey, ini yang cikgu gelapkan ini adalah neutron, proton. Okey, ini adalah orbit. Jadi elektron ini yang kita boleh pindah dan delmakan. Okey, kerana ia berada di orbit. Okey, jadi bilangan neutron di tengah-tengah ini adalah kekal sama iaitu 12 dan charge-nya juga sama iaitu sifar. Iaitu tiada positif dan tiada negatif. Okey, untuk proton, ni bilangannya juga kekal sama iaitu 11 kerana proton berada di nukleus. Tidak boleh didelmakan dan tidak boleh diambil masuk. Okey, jadi charge-nya adalah kekal bercas positif 11. Okey, tetapi elektron apabila telah pun didelmakan satu elektron kepada atom yang lain yang berada di sebelah dengan natrium, okey, jadi elektron setelah didelmakan sebanyak 1, maka elektron menjadi 10. Tinggal 10 sahaja. Jadi charge-nya juga menjadi negatif 10. Maka di sini bagi ion natrium kita dapat lihat positif 11 tolak dengan negatif 10, jadi kita berlebihan 1 proton di sini. Kita dapat lihat di sini proton adalah lebih banyak daripada bilangan elektron. Proton lebih tinggi bilangannya, maka ianya bercas positif 1. Maka di sini bagi ion natrium kita perlu menulisnya sebagai Na positif 1. Okey, disebabkan 1 sama ada awak nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okey, apakah yang berlaku jika didelmakan sebanyak 2 elektron? Kalau 2 elektron didelmakan, jadi bilangan elektron di sini akan berubah menjadi 9. Maka charge-nya juga menjadi negatif 9. Maka charge positif 11 dan negatif 9 ini kita dapat lihat ada berlebihan 2 proton berbanding dengan elektron. Maka kita perlu tulis natrium ini sebagai positif 2. Ini jika 2 elektron didelmakan. Okey, mari kita lihat pula ion negatif. Bagi ion negatif, iaitu kita kenali sebagai
anion. Okey, macam cikgu cakap tadi, A anion. A iaitu ambil elektron. Maksudnya kita, silap anak panah. Maksudnya kita bawa masuk elektron ini. Okey, daripada luar. Kita menerima elektron daripada atom-atom yang lain. Okey, contoh di sini yang cikgu nak share dengan anda semua ialah klorin, Cl. Okey, dan Cl ini nombor nukleonnya ialah, jadi bagi klorin ini nombor nukleonnya ialah 35. Manakala nombor protonnya ialah 17. Okey, jadi cikgu ulang semula supaya ingat. Ini adalah nombor nukleonnya, iaitu proton tambah neutron. Sementara ini adalah nombor protonnya, iaitu bilangan proton sahaja. Jadi, untuk mendapatkan nilai bilangan neutron di dalam atom klorin ini, katakanlah ini contohnya, dan ini adalah orbitnya, dan ini adalah elektronnya. Jadi berapakah bilangan neutron di dalam nukleus ini? Jadi jika bilangan N tambah P sama dengan 35, iaitu bilangan nombor nukleonnya, dan bilangan protonnya pula adalah 17, proton 17. Jadi bilangan neutronnya ialah 35 tolak 17. Jadi cikgu tekan kalkulator. Kita dapat 18. Jadi bilangan neutronnya adalah 18. Dan neutron bercas neutral. So cikgu tulis kosong sebab dia bercas neutral. Sementara bagi proton, kita dapati di sini protonnya adalah 17. Jadi cikgu tulis kat sini 17. Dan charge-nya adalah positif 17. Sementara elektron bagi atom adalah sama banyak dengan bilangan proton kerana ianya bercas neutral. Jadi elektron di sini adalah 17 kerana sama banyak dengan proton. Tapi charge-nya ialah negatif. Jadi apabila sama banyak, maka positif 17 tolak dengan negatif 17, dia akan menjadi sifar. Ini bermaksud ianya bercas neutral. Iaitu sama banyak bilangan proton dan elektron, sama banyak charge positif dan charge negatif. Charge positif sama banyak dengan charge negatif. Tetapi apakah yang akan berlaku kerana tadi kita cakap dia ambil elektron. Apabila ambil elektron, ini bermaksud ianya menerima elektron. Dia terima. Contohnya kita ambil satu elektron dulu. Maksudnya dia ambil satu elektron daripada jiran dia, atom dia. So dia ambil satu elektron, dia terima satu elektron. Jadi neutronnya adalah kekal, iaitu 18. Dan charge-nya adalah sifar. Protonnya kekal juga. Proton tak berubah, proton tak bergerak pun. Jadi dia kekal 17 dan charge-nya kekal positif 17. Sementara bagi elektron asalnya adalah 17, tetapi setelah menerima satu elektron daripada luar, maka bilangannya menjadi 18. Terima satu. Jadi ianya akan bercas negatif 18. Jadi positif 17, kita dapat lihat di sini ya, bilangan elektron adalah lebih besar daripada bilangan proton. Lebih banyak bilangan elektronnya. Maksudnya bilangan charge negatif adalah lebih banyak daripada bercas positif. Sebanyak berlebihan sebanyak 1. Dan negatif. Negatif 18 tolak dengan 17 kan, so dia akan jadi negatif 1 berlebihan elektron di sini. Maka kita perlu tulis ya, ion bagi klorida Cl ini. Apabila berbentuk ion kita sebut dia sebagai klorida, bukan lagi klorin. Jadi kita perlu tulis sebagai Cl negatif.
Okey, kalau satu kita tulis satu lah. Kalau tak nak tulis satu pun tak apa. Okey, bagaimana pula situasinya jika ianya menerima 2 elektron? For example, okey, kalau 2 elektron maksudnya daripada 17 tambah 2 menjadi 19. So, kat sini akan menjadi bercas negatif 19. Kat sini jadi bercas negatif 2. So, klorin menjadi negatif 2 di sini. Contohnya. Okey, jadi inilah yang kita sebut sebagai anion negatif. Ambil elektron A anion, A ambil elektron. Sementara K kation, K kasih elektron, keluarkan elektron, dermakan elektron. Anion menerima elektron. Okey, mudah saja. Akhirnya ia akan membentuk anion positif dan anion negatif. Okey, mudah saja. Okey, itu saja untuk atom dan nukleus pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk anda dalam mengenali atom dan anion. Okey. Jadi, inilah yang kita pelajari bagi atom dan nukleus pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, okey, ini adalah struktur atom yang kita akan guna pakai dan yang mana elektron ini boleh didermakan ke atom bersebelahan ataupun mungkin kita boleh terima satu elektron daripada atom bersebelahan. Okey, sama ada kita dermakan elektron ataupun kita terima elektron. Ini yang berlaku. Apabila kedua-dua proses ini berlaku, sama ada menderma, mengeluarkan ataupun menerima, memasukkan elektron. Jadi kedua-dua ini kita kenali dia sebagai ion. Sebelum proses penerimaan dan pendermaan ini berlaku, ianya kita kenali sebagai atom, yang mana ianya bercas neutral, yang mana mempunyai proton dan bilangan elektron yang sama banyak. Tetapi apabila situasi menderma elektron ataupun menerima elektron, maka bilangan elektron adalah berubah dan tidak lagi sama banyak dengan proton. Apabila menderma, bilangan elektron akan menjadi lebih rendah berbanding proton. Manakala apabila menerima elektron, maka bilangan elektron akan bertambah berbanding dengan proton. Jadi apabila menderma ini akan mengurangkan kita tolak elektron, maka ianya akan menyebabkan elektron menurun dan akan bercas positif. Sementara apabila kita menerima elektron, jadi kita akan tambah bilangan elektron di dalam atom kita. Okey, jadi bilangan elektron akan bertambah dan apabila elektron bertambah, ianya akan bercas negatif sebab elektron bercas negatif. Okey, itu sahaja untuk hari ini bagi atom dan nukleus. Okey, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih semua.